Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Forum Kemiskinan Haid. Nama saya yang merupakan moderator anda pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat kita bersama-sama meluangkan masa untuk menyaksikan Forum Kemiskinan Haid. Forum ini merupakan hasil daripada kerjasama antara YouthCare Malaysia bagi negeri Kelantan dan negeri Sarawak. Untuk memberkati forum kita pada hari ini, saya menjemput YC Firdaus untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'fini ni'maka kafirun mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa kepadamu ya Allah. Kami jahil ya Allah. Kami hamba yang hina ya Allah. Kau ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidayna walhamhuma kama rabbayana saghira. Allah, Ya Rahim, sempena majlis pada malam ini, Kau berkatilah majlis ini, Ya Allah. Kau rahmatilah majlis pada malam ini, Ya Allah. Kau jadikan majlis pada malam ini sebagai pemakin untuk kami terus mempelajari berkenaan dan mempelajari ilmu agama-Mu, Ya Allah. Kami lalai, Ya Allah, tentang mempelajari ilmu agama-Mu, Ya Allah. Ampunkan ya Allah, jikalau kami ini lelaki ya Allah, Kau fahamkan kami tentang benda ini, kerana kami wajib tahu tentang ini untuk kami ajarkan kepada isteri-isteri kami kelak nanti ya Allah. Jikalau kami ini perempuan, Kau fahamkan kami tentang benda ini, kerana benda ini adalah perkara paling asas yang kami wajib tahu dan yang selalu kami hadapi ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, seperti mana yang Engkau telah beritahu kami, orang yang berilmu itu lebih tinggi darjatnya dari orang yang tak berilmu. Maka golongkanlah kami dan orang yang sentiasa mempelajari ilmu agama-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih YC Firdaus. Untuk pengetahuan semua, YC Firdaus merupakan perwakilan dari negeri Kelantan. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, ada eloknya saya memperkenalkan dua panel kita yang akan menjawab beberapa soalan yang akan diajukan. Panel kita yang pertama ialah Siti Sofia Irdina binti Muhammad Syukri atau dikenali sebagai YC Sofia, yang merupakan pengerusi YouthCare Malaysia bagi negeri Kelantan. Apa khabar YC Sofia? Khabar baik. Alhamdulillah, terima kasih responnya. Dan yang kedua pada ini ialah Muhammad Hadi Salman bin Abdullah atau dikenali sebagai YC Hadi, yang merupakan pengerusi YouthCare Malaysia bagi negeri Sarawak. Apa khabar YC Hadi? Alhamdulillah saudari Ain, dalam keadaan baik. Alhamdulillah, terima kasih atas respon dia. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan forum kita dengan berkenalan sedikit berkaitan dengan kemiskinan haid. Apa itu kemiskinan haid? Kemiskinan haid merujuk kepada situasi apabila individu perempuan tidak mampu membeli produk seperti kuota wanita untuk menguruskan pendarahan. Sebagai ganti, ada di kalangan mereka terpaksa menggunakan kain buruk, kertas tandas atau cardboard.
Seperti mana yang kita tahu, dalam norma baharu ini, banyak wanita-wanita yang di luar sana terjejas akibat pandemik ini yang menyebabkan pendapatan isi keluarga semakin berkurangan. Hal ini membuatkan mereka tidak mampu untuk membeli tuala wanita untuk keperluan diri sendiri. Jadi, forum kita pada hari ini akan membahaskan beberapa persoalan yang major berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, dan untuk pusingan yang pertama, kita akan mulakan dengan panel yang pertama untuk menjawab persoalan yang bakal diajukan. Soalan pertama, apakah yang saudari faham tentang kemiskinan haid? Jadi saya mempersilakan panel kita yang pertama iaitu YC Sofia untuk memberikan pendapat mengenai persoalan yang dikemukakan tadi. Dipersilakan YC Sofia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Terima kasih kerana sudi menonton forum Create Poverty yang dianjurkan oleh Youth Care Malaysia di bawah Negeri Kelantan dan Kerjasama Negeri Selangor. Baik, apa yang saya faham dan apa yang dimaksudkan dengan Create Poverty? Create Poverty atau dalam bahasa Melayu lebih dikenali sebagai kemiskinan haid. Jadi, untuk pengetahuan semua, kemiskinan haid ni tidak, masa saya mula-mula dapat tahu pasal kemiskinan haid, saya ingatkan kemiskinan haid ini lebih kepada perempuan yang menopause, yang macam perempuan yang tidak didatangi haid yang banyak dan mempunyai masalah haid. Tapi bila dikaji balik, sebenarnya masalah haid ni, masalah kemiskinan haid ni sebenarnya bermaksud masalah kemiskinan terhadap dua benda. Yang pertama, miskin duit untuk membeli tuala wanita. Yang kedua, miskin pengetahuan. Okey, miskin duit ni seperti mana yang kita tahulah, miskin tidak mempunyai duit untuk membeli tuala wanita yang mencukupi apabila seseorang perempuan didatangi haid. Dan juga yang kedua berkenaan dengan miskin ilmu. Miskin ilmu ni maksudnya seseorang perempuan bila dia datang haid, dia tidak mempunyai pengetahuan yang baik, dia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk menguruskan kebersihannya apabila dia datang haid. Dan miskin ilmu ni sebenarnya bukan sahaja terletak pada bahu wanita, tapi juga terletak kepada bahu lelaki. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok di tandas awam, sebenarnya miskin ilmu ni kita boleh lihat miskin ilmu tentang haid ni, kita boleh lihat ketika pembangunan tandas-tandas awam di mana kegagalan pihak untuk menyediakan sampah sanitari, kegagalan untuk menyediakan kemudahan sanitari haid yang betul. Sebenarnya pembinaan tandas ni ataupun pembinaan ni banyak dipelopori oleh kaum lelaki. Mereka takkan tahu yang perempuan perlu kantong sampah sanitari. Mereka takkan tahu perempuan perlukan fasiliti yang betul selagi mereka tidak diberi pendedahan tentang apa itu kemiskinan haid. Begitu juga dengan perempuan. Kalau mereka tak tahu betapa pentingnya tong sampah sanitari, mereka tidak akan memberi golongan lelaki untuk menyediakan kemudahan di tandas. Jadi dengan kemiskinnya duit, tak ada duit nak beli pad, dengan miskinnya pengetahuan berkenaan dengan kemiskinan haid, maka dia akan jadi kepada miskin fasiliti. Kenapa miskin fasiliti? Sebab tidak ada orang ataupun tidak ada pihak yang sedar akan kepentingan fasiliti di tandas seperti tempat bercuci tangan, tempat membuang pad ataupun tong sampah sanitari dan sebagainya lah. Okey, itu berkenaan dengan apa yang saya faham tentang kemiskinan haid. Okey, untuk pengetahuan semua, kemiskinan haid tidak hanya berlaku di Malaysia, tetapi ia berlaku di seluruh dunia. Sama ada negara itu negara membangun ataupun negara tidak membangun. Kalau agak-agak negara membangun ni, negara yang sedang membangun lah, negara macam Malaysia, Indonesia tu antara salah satu negara ataupun yang dikategorikan sebagai negara membangun. Negara sedang membangun. Negara yang dah membangun macam United States, United Kingdom, Korea tu antara negara yang orang kata dah membangun, dah pun maju. Tetapi mereka tidak lari daripada masalah kemiskinan haid kerana masalah ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Okey. Untuk yang seterusnya, masalah kemiskinan haid ni dia memberi satu kesan yang sangat mendalam sebenarnya pada kanak-kanak perempuan, terutamanya bagi mereka yang di bangku sekolah. Okey. Yang mana pada yang pertamanya kanak-kanak perempuan tidak hadir ke sekolah disebabkan haid. Kalau di Sarawak saya tak tahu, tapi kalau di Kelantan, untuk pengetahuan korang semua, kalau kita kumpulkan 172 orang murid, daripada jumlah tu 40 orang tidak ke sekolah ketika mereka datang haid, terutamanya pada hari pertama. Mungkin kalau di Sarawak kita boleh dapatkan data-data lebih jelas lah, terutama di kawasan-kawasan pedalaman kan. Okey.
Dan juga paling memburukkan apabila terdapat anak perempuan yang dikahwinkan lebih awal disebabkan family dia nak lepas daripada tanggungjawab menjaga dia. Menjaga dari segi menyediakan keperluan sanitari, contohnya pet lah. So, family dia cakap, oh dengan cara aku kahwinkan anak ni, aku akan lepas daripada tanggungjawab untuk membeli pet untuk dia dan juga selepas tu dia akan berkahwin dan dia akan diuruskan oleh lelaki pula. So benda ni mengakibatkan berlakunya perkahwinan bawah umur. Kita jarang dengar tapi dia memang ada, terutamanya di Malaysia. Paling teruk sekali kita boleh lihat dekat India. India perkahwinan bawah umur ni memang perkara yang orang kata tak asing, memang ada. Kerana perempuan dianggap sebagai tak penting dalam pelajaran. Perempuan kalau perempuan kena lahir duduk dekat dapur je, tak payah pergi belajar. So ada dalam kalangan masyarakat India yang percaya dengan benda ni. Dan disebabkan kemiskinan haid tu jugalah mereka terpaksa berkahwin awal demi membebaskan tanggungjawab keluarga dalam menyediakan ataupun mencukupkan keperluan kanak-kanak perempuan itu, terutamanya dari segi keperluan pet dan juga sanitari wanita yang lain. Baik, kita teruskan kepada yang seterusnya. Siapa yang biasa mengalami kemiskinan haid? Kemiskinan haid ni yang pertama kita tahu gelandangan wanita. Penduduk di kawasan bandar. Ibu tunggal memang kita tahulah dia memang perkara yang biasa, dan juga keluarga miskin. Dia miskin tapi dia duduk di bandar. So mereka tidak ada orang kata macam keperluan yang mencukupi sebab kos harga tinggi, kan kita semua tahu. Dan juga wanita di kawasan yang terlibat dengan konflik dan juga bencana alam. Perempuan-perempuan yang tinggal di kawasan konflik, jangan kata nak dapat pet, tak ada kilang pun yang boleh menguruskan penghasilan pet tu. Kalaulah orang macam kita ni yang daripada NGO tidak ada untuk menghulurkan bantuan, mana lagi mereka nak dapat pet tu? Nak dapat makanan pun satu hal yang susah. Pet pula datang kadang-kadang daripada kilang prosesan, tapi kilang sendiri pun ditutup disebabkan oleh masalah peperangan dan sebagainya. Jadi mereka sangat terdedah dengan masalah kemiskinan haid. Bukan saja terhad dari segi keilmuan, bahkan dari segi produk sanitari haid itu sendiri. Okey, dan seterusnya apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan haid lagi? Kajian di seluruh dunia dengan WHO. Hadir pernah dengar tak WHO? Pernah kan? WHO ni dalam bahasa Melayunya Pertubuhan Kesihatan Dunia lah, di mana menunjukkan bahawa 80% wanita menghidap penyakit ginekologi, di mana penyakit ni melibatkan saluran darah, melibatkan bahagian vagina lah. Tapi apa yang paling mengejutkan, 75% penyakit tu bukan berpunca dari keturunan ke, bukan berpunca dari kanser ke, tak, berpunca dari pengabaian kebersihan haid, dan ini sangat serius. Bila berlakunya pengabaian kebersihan haid, dia boleh menyebabkan berlakunya penyakit di bahagian vagina wanita. Okey? Dan juga kita kena tahu penyakit apa yang biasanya perempuan akan kena bila dia mengabaikan penjagaan kebersihan haid. Yang pertama, jangkitan peradangan, gatal, sampai satu tahap boleh jadi kemerah-merahan, boleh menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. So benda-benda macam tu kita perempuan kita kena elakkan. Mungkin kita tak rasa, tapi orang yang mengalami kemiskinan haid, terutamanya di negara-negara yang sedang membangun ataupun negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang jelas, memang sangat terdedah sebenarnya. Okey, dan juga kita kena fahamlah, kita sebagai NGO memang kita bertanggungjawab untuk memberi kesedaran. Sebab kalau kita himpunkan orang ramai, kita buat soal selidik seorang-seorang, tak ramai orang yang tahu apa itu kemiskinan haid. Tak ramai orang yang sedar akan kemiskinan haid ni sebenarnya wujud di Malaysia, terutama musim PKP. Ia memang wujud. Ia memang ada, bukan saja di Malaysia, tetapi tetapi di seluruh dunia. Tapi apa kita tak ada adalah kesedaran, di mana tak semua pihak yang tahu pasal perkara kemiskinan haid ni. Itu saja apa yang saya tentang kemiskinan haid. Terima kasih. Terima kasih YC Sofia di atas pendapat yang sungguh menarik mengenai persoalan yang diajukan tadi. Apa yang dapat saya simpulkan adalah kemiskinan haid terhadap dua benda, iaitu miskin duit, iaitu golongan wanita tidak mampu untuk membeli tuala wanita, dan yang kedua adalah miskin ilmu, iaitu tentang ilmu pengetahuan mengenai haid. Baiklah, seterusnya saya akan mempersilakan YC Hadi, iaitu panel kita yang kedua pada hari ini, untuk menjawab dan memberikan sedikit sebanyak
pendapat mengenai persoalan yang kedua, iaitu adakah isu kemiskinan haid merupakan isu yang hangat pada masa ini? Dipersilakan YC Hadi. Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan oleh saudara Ain sebentar tadi. Ya, sudah tentu isu kemiskinan haid merupakan isu yang sangat hangat dikatakan pada hari ini. Lagi-lagi ekonomi yang semakin orang kata merudum disebabkan PKP dan PKPB serta masalah kewangan lagi, kes harian positif semakin orang kata membimbangkan ramai pihak, mencanak tinggi disebabkan virus COVID-19 ini. Dan orang gelar bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Tetapi isu tidak terlalu nampak atau maksudnya isu ini ada tetapi kesedaran sesetengah masyarakat tentang isu ini masih lagi lemah. Pemikiran segelintir pihak yang masih kurang jelas mindset mereka. Okey. Boleh juga dikatakan segelintir masyarakat khususnya golongan lelaki terlalu memandang enteng berkaitan masalah-masalah terhadap golongan wanita-wanita ini. Okey, pada pandangan mereka masalah ini hanyalah ditumpukan oleh golongan wanita sahaja. Dan mereka merasakan itu bukan masalah mereka. Jadi mengapa mereka perlu sibukkan diri tentang masalah ini? Inilah stigma yang sentiasa keluar dari pemikiran sesetengah masyarakat, khususnya golongan lelaki, sehingga menyebabkan segelintir wanita malu untuk bercakap tentang haid ini. Isu ini bukan saja berlaku di negara kita, malah di seantero dunia. Misalnya di India, di mana mereka sering dikecualikan dari acara sosial dan keagamaan, ditolak masuk ke kuil dan tempat suci, bahkan dijauhkan dari dapur, orang kata. Begitu juga kuno Capaudi yang menindas wanita dan memaksa mereka mengasingkan diri dari komuniti sehingga kan wanita tidak boleh turut serta dalam sebarang aktiviti setempat ketika sedang datang haid. Dan apa yang menyedihkan lagi apabila ada segelintir ibu bapa mereka sanggup mengahwinkan anak mereka, anak perempuan mereka yang kata baru setahun jagung kerana tidak mampu untuk menampung keperluan mereka seperti tuala sanitari, itu tuala wanita. Kadang-kadang saya risau kadang-kadang dengan orang kata masa depan kanak-kanak perempuan ini kerana perjalanan mereka masih lagi jauh untuk digelar sebagai kanak-kanak dan wanita dewasa kelak. Saya kasihan melihat golongan wanita ini dan kanak-kanak perempuan diperlakukan sebegitu seolah-olah mereka tiada darjat untuk mereka, dan ini secara langsung telah menindas golongan wanita-wanita ini. Bagi saya, perkara ini perlu kita hapuskan serta-merta dalam pemikiran masyarakat yang masih cetek lagi. Okey, itu sahaja Saudari Ain. Terima kasih YC Hadi di atas pengisian yang sungguh padat sebentar tadi. Jadi, kita dapat lihat bahawa kemiskinan haid memang satu isu yang hangat dan kesedaran orang ramai mengenai isu ini masih lemah sehingga ada sesetengah pihak memandang enteng mengenai isu ini. Seterusnya kita masuk ke pusingan kedua di mana persoalan yang ketiga ini akan dijawab oleh panel kita yang pertama, iaitu pernahkah anda mengalami atau melihat isu kemiskinan haid? Silakan YC Sofia. Baik, terima kasih YC Ain. Saya teruskan dengan pengalaman ataupun pernah tidak melihat isu kemiskinan haid. Saya pernah berada di asrama dalam tempoh jangka masa yang panjang, iaitu selama 7 tahun di sebuah sekolah asrama di Kelantan, dan saya sendiri pernah menyaksikan ataupun mengalami sendiri masalah kemiskinan haid. Dari segi ilmu lah, bukan miskin yang saya sebut tadi dari segi paid, tak, miskin dari segi ilmu. Di mana mereka tidak tahu bagaimana untuk menguruskan haid ketika mereka tidak tahu bagaimana untuk menguruskan kebersihan ketika datang haid. Kenapa saya cakap mereka tak tahu? Sebab kalau dekat tandas asrama, kita faham tahu dia bukan kita masuk tandas terus jumpa tandas, tak. Kita masuk macam dia banyak-banyak pintu kan. Dia macam tu. YC Hadi pernah duduk asrama ke? Nampak tersenyum je? Pernah. Dia macam tu kan tandas dia. So, bila kita masuk ke tandas, kita pergi satu tandas ke satu tandas, dia macam kita boleh pemandangan kita agak tak cantik lah kan bila kita melihat orang yang membuang sesuka hati pad di atas tempat flush tu dekat bawah. So macam benda macam tu sepatutnya dah tak ada sebab kita masing-masing dah besar kan, tapi disebabkan kurangnya pendidikan, kita masih lagi boleh menyaksikan adegan-adegan sebegini berlaku di tandas
di tandas sekolah lah misal kata, dan tak mustahil ianya berlaku juga di tandas-tandas awam ya. Okey. Dan apa yang kita nak tekankan di sini adalah berkenaan dengan salah faham tentang isu kemiskinan haid ni, terutama ilmu pengetahuan lah, di mana saya sentuh bab yang pertama berkenaan dengan stigma. Okey. Pad ni perlu dibasuh atau tidak? Okey, itu persoalan yang penting. Kalau moderator kita tahu tak perlu dibasuh ataupun tidak? Kalau saya memang perlu dibasuh. Ya, perlu dibasuh Okey, sebenarnya pad ni tidak perlu dibasuh. Dia hanya perlu dibuang di tempat yang betul. Ada setengah rumah, parent dia dirikan satu tong sampah asing dalam tandas tong sampah lain, dekat luar tong sampah lain. So bila keadaan macam tu, bila kita yakin yang kita punya produk sanitary tu dibuang dengan baik, kita tak perlu basuh. Cuma kita perlu packagekan dengan baik, orang kata balut dengan baik, dan buang dengan cara yang betul. Bukan buang terdedah macam tu, tak. Okey, tong sampah tu pastikan tertutup lah. Dan juga kalau rumah kita tak ada tong sampah dekat tandas, kita terpaksa buang dekat dapur, so kita kena basuh. Sebab dia akan menimbulkan ketidakselesaan pada orang yang berada dekat rumah. Faham tak? Kalau si Hadi suka tak ada adik-adik ke kakak-kakak ke yang buang macam tu je? Selesa tak? Confirm lah tak selesa kan? Confirm tak selesa kan? Tu macam sedih lah mata memandangkan kenapa kemiskinan haid sampai macam ni. Jadi kita tak perlu basuh atas keadaan-keadaan tertentu lah. Okey? Jadi kalau kena basuh, apa yang kita kena buat? Ada orang dia koyakkan kapas tu dan dia buang kapas tu dalam salur tandas lah. So benda ni tak menyebabkan tandas rumah kita tersumbat. Tapi apa yang berlaku adalah pembentung utama negeri ataupun pembentung utama dekat daerah kita tu akan tersumbat. Dan bila dia tersumbat, ia mengambil kos berbelas ribu ringgit untuk dibaiki. Dia lain tau, dia lain kos bila nak baiki dekat tandas dia lain. Kos nak baiki dekat pembentung dia lain. Okey? Menurut pengalaman orang yang memang dah membaiki, orang yang pernah membaiki pembentung yang tersumbat tu, memang macam-macam dia jumpa. Ada kain, ada tisu. So benda-benda macam tu sebenarnya menyebabkan berlakunya limpahan dan juga tekanan yang kuat dekat pembentung. Jadi terpaksa baikilah dan memakan kos yang sangat mahal. So disebabkan kecuaian kita, ketidaktahuan kita tentang haid, kita membazirkan duit untuk membaiki pembentung yang tersumbat disebabkan oleh salah satunya punca pembasuhan yang tidak betul. Okey, dan kenapa agak-agaknya kapas yang sangat halus dalam pad wanita boleh menyebabkan pembentung tersumbat? Sebab yang pertama, sifat kapas itu dia dah ada satu bahan macam chemical yang boleh absorb air, macam pampers kanak-kanak, pampers budak. Biasanya kalau bayi biasanya dia pakai pampers kan. So dia ada alat ada chemical dalam tu yang memudahkan penyerapan untuk bayi lah, penyerapan cecair keluar daripada bayi, macam juga perempuan. Dia ada chemical dan chemical tu menyebabkan kapas tu tidak mudah terurai. Dia takkan terurai. Macam tisu tandas dia takkan terurai. So dia akan kekal macam tu sampai ke pembentung. Lama-lama kalau seorang buat tak apa lagi. Cuba bayangkan satu perumahan tu tak basuh dengan cara macam tu, tersumbatlah dekat pasar rumah tu. Okey, tu yang paling kita kena penting sekali sebab ramai orang tak tahu. Pad tu perlu basuh, tapi tak perlu koyakkan. Kalau nak basuh. Kalau tak nak basuh, balut dengan baik. Kalau nak basuh juga tak perlu koyakkan. Dan paling penting jangan buang plastik. Plastik tu sangat-sangat sensitif sebab dia lagi mudah menyebabkan pembentung tersumbat. Okey. Yang kedua berkenaan dengan betul ke kalau tak basuh pad syaitan datang? Syaitan suka benda-benda macam ni. YCN pernah dengar tak? Pernah, sangat-sangat pernah. Pernah kan? Pernah. YCN agak-agak percaya tak? Saya Waktu rasa kecil, saya percaya. Percaya? Sebab tak. Yes. Okey. YCN percaya tak? pernah, memang dari kecil dah pernah dengar lah. Betul. Okey. So, sebenarnya bab tak basuh pad syaitan datang, jin suka jilat semua ni adalah mitos. Dia adalah kepercayaan yang karut ya, tak betul sama sekali. Okey. Ada ustaz korang kalau biasa dengar macam Ustaz Azhar Idrus, dia pernah cakap, kalau contoh kita luka dekat tangan, kita ambil kapas, kita letak kapas, kita balut kan. Okey. Bila luka tu dah sembuh, adakah korang ambil kapas yang korang balut luka tu, korang basuh dan korang buang? Basuh tak? Kalau YC Hadi basuh tak bekas balut luka tu? Kalau saya kadang-kadang saya basuh lah. Kadang-kadang tak. Kenapa basuh? Sebab takut? Takut nanti Ultraman bunuh saya punya
Virus. Kalau air wasi air basuh tak? Berbalik luka tu. Basuh. Sebab macam saya yang terletak benda bersih, so apa-apa memang kena basuh dulu. Oh, macam kalau kena pisau dekat tangan, lepas balut dengan plaster tu ambil basuh dulu lah sebelum buang. Yes. Yang sebenarnya saya sangat selut sebab korang sangat rajin. Sebenarnya Masuk mesin, tak masuk perlu mesin. dibasuh. Sebenarnya dia tak perlu dibasuh sama sekali. Kalau dekat hospital pun memang dia buang macam tu je, dia tak basuh ya. Okay. Kenapa tak boleh dibasuh? Pertama takutlah tersumbat pembentung tu sebab orang basuh ni kadang-kadang salah basuh. Dan juga kalau dia akan menyebabkan tandas jadi kotor. Macam ada kuman, so akan efek orang lain yang guna tandas tu. Contohnya ada orang dekat rumah YC Hadi ni basuh pad tu dan dia tak bersihkan tandas lepas basuh. Dan bila YC Hadi family lain yang guna, senang terkena penyakit sebab kekotoran yang datang apabila dia tak basuh betul-betul ataupun dia tak basuh betul-betul tandas bila dia dah guna untuk basuh pad tu. Faham tak? So menyebabkan jangkitan kuman pada orang lain juga. Ada mudarat dia. Dan seterusnya, kalau saya tak basuh, kat mana saya nak buang pad saya? Okey, sebab itulah pentingnya tong sampah sanitary. Tapi tak semua, kita takkan jumpa semua tong sampah sanitary dekat tandas. Bahkan dekat masjid pun tak jumpa. Sepatutnya kena ada ya. Tapi disebabkan tak ada. Tok Bilal, Tok Siak semua tak ada kesedaran pasal kemiskinan haid ni. Yang bini-bini pula tak cakap dekat suami-suami yang bekerja Tok Bilal tu, Tok Siak tu. So tak ada lah produk sanitary dekat tandas masjid. Tapi tak apalah sebab pengurusan yang sangat baik lah masjid ni. Kita tahu sampah-sampah pun memang akan diuruskan dengan sangat baik. Tapi yang paling penting ni dekat sekolah kena ada. Dekat tandas awam kena ada. Masjid pun kena ada walaupun diuruskan dengan baik. Sepatutnya lah. Okay. Dan yang seterusnya saya nak sentuh bab filem. Sebenarnya nak bagi kesedaran kepada rakyat ni, dia bukan bagi kesedaran melalui forum saja. Kita banyak boleh buat lain. Contohnya macam orang daripada kesenian ataupun pembangunan filem, industri kreatif, mereka boleh buat cerita ataupun dokumentari ataupun filem sendiri yang boleh mengubah stigma masyarakat tentang kemiskinan haid ni. Contoh macam cerita Pac-Man. YC ni pernah tengok tak cerita Pac-Man? Pernah. Cerita tu sebenarnya memaparkan tanggungjawab lelaki sebenarnya dalam menguruskan perihal haid wanita dalam keluarga. Dan juga dalam cerita-cerita lain boleh tengok pasal flu, bloody mess dan cerita-cerita macam ni sebenarnya beri kita pengajaran dan juga beri kita awareness lah tentang wujudnya kemiskinan haid ni dan cara untuk kita atasi jika ia berlaku di sekeliling. Okey, baik. Itu yang tadi, yang bab basuh-basuh tu. Okey, so saya nak sentuh pula stigma salah tentang haid ni. Tadi kita dah tahu stigma salah yang kalau tak basuh pad nanti syaitan datang. Tu memang stigma yang salah yang kita kena baik lah. Yang kedua, stigma yang salah adalah haid ni perkara yang perlu dirahsiakan sebab ia sangat memalukan. Ia tak patut disuarakan secara terbuka kerana sangat mengaibkan. So bila benda macam ni jadi, kita tak buat kemiskinan haid malam ni, kita tak boleh buat. Kalau benda macam ni jadi, kerajaan tak boleh ambil tindakan sebab isu ni isu rahsia. So bila dia menjadi rahsia dan terus menjadi rahsia, sampai bila kemiskinan haid nak dikurangkan? Dia akan terus bertambah dan terus bertambah. Apa atas alasan malu. Itu yang kita kena faham. Okay? So alasan malu dan haid ni mengaibkan tak? Semua orang akan datang haid. Macam kita manusia kita makan minum. So haid tu perkara biasa bagi wanita. Dan ini adalah perkara yang tak perlu nak malu lah. Dan juga lelaki tidak perlu tahu pasal haid kerana ia adalah isu bergender. Ini isu perempuan je. Kalau lelaki, tak apalah, saya pergi dulu lah. Macam tu, dia tak boleh. Lelaki kena faham tentang haid. Sebab apa? Sebab lelaki faham tentang haid, dia secara tidak langsung membentuk corak pemikiran mereka, membentuk kematangan mereka. Contoh kan YC Hadi, pernah tak pergi sekolah, gelakkan kawan-kawan ataupun kawan-kawan perempuan yang pernah mengalami kebocoran dekat sekolah? Pernah tak? Gelak sekali. Saya rasa tak pernah sebab saya sekolah dekat sekolah di mana sekolah tu semua lelaki. Oh, satu benda yang baik sebenarnya. Tapi kalau duduk dekat sekolah bercampur, mungkin kita akan terserempak dengan benda-benda macam tu pun agak jarang berlaku. Kalau kita tengok dekat mana-mana movie ataupun mana-mana artikel, kisah ni kisah benar ya. Di mana kalau perempuan tu mengalami kebocoran, macam dia ada kesedirah dekat belakang, lelaki semua gelak-gelakkan dia. Kenapa gelakkan? Sebab mereka tak ada sedaran tentang ilmu tentang haid. Mereka ingat benda tu terlalu memalukan. Sedangkan apa yang dia perlu buat kepada perempuan tu, pergi tegur dia dan tanya dia dengan cara, beritahu dia. Beritahu dia dengan penuh sopan yang bahawasanya belakang dia
ke apa semua ke, bukan gelakkan dia. Kalau gelakkan, dia sebenarnya jadi kes bully dan menyebabkan masalah ni jadi lebih teruk, dan perempuan yang dibuli tu akan kena masalah-masalah lain lah, macam contohnya kesihatan mental, masalah-masalah dekat sekolah kan. Okey. Dan juga lelaki ni dia adalah decision maker dalam family. Dia adalah pembuat keputusan. One day YC Hadi dia akan kahwin. Dia akan ada anak. Okey? Dia akan kena ambil tahu pasal family dia. Nanti kalau wife dia suruh beli apa, dia cakap bukan masalah aku. Itu kau punya masalah, tak boleh lah. Kan kita kena bantu untuk penuhi permintaan dia. Okay? Dan jangan malu kalau pergi kat kedai. Saya biasa tengok suami-suami ataupun lelaki yang pergi dekat bahagian sanitari wanita. Itu biasa. Okay? Sebab kalau orang yang faham, orang yang dah ada pengetahuan tentang haid, dia takkan tengok, wish, dia tak malu ke duduk dekat tempat sanitari wanita? Mesti beli pad dekat adik-adik dia. Tak. Orang akan faham benda tu. Okay? Dan juga yang seterusnya, kita kena faham berkenaan dengan stigma yang salah ni lah. Saya rasa sebenarnya saya ada nak kongsi beberapa mitos dan juga fakta berkenaan dengan kemiskinan haid. Kalau kita datang haid, kita tak boleh cuci rambut sebab nanti liang pori dekat rambut, dekat kepala kita terbuka, lepas tu nanti masuk angin. Lepas tu kepala masuk angin jadi pening. Kepala masuk angin macam mana tu? YC Ain pernah dengar tak? Pernah. Ramai kawan cakap. Ramai kawan cakap macam tu. Kononnya perempuan kalau datang haid tak boleh mandi basahkan rambut sebab nanti masuk angin lah dalam kepala, pening kepala, tak tahu lah macam mana boleh masuk angin dalam kepala tu. Sebenarnya mitos sangat-sangat salah ya. Okey, kenapa kalau kita datang haid dia sakit kepala? Bukan sebab masuk angin dalam kepala, tapi sebabkan simptom PMS ataupun simptom datang haid tu. Dia biasa sakit kepala sebab kita mandi je masuk air, tak. Okey? Bahkan kita perlu mandi, basahkan kepala untuk kebersihan. Kita haid, kita dalam keadaan yang tidak bersih, kita perlu jaga kebersihan. Kita perlu mandi dengan betul. Ada orang kata, kalau kita sedang haid, kita tak boleh makan timun. Sebab nanti kalau kita makan timun tu sejuk. Lepas tu jadi beku darah, lepas tu rahim tu jadi beku juga. Pernah dengar tak YC Hadi benda-benda macam ni? Pernah. Kan? So benda ni sebenarnya sangat salah. Tak ada masalah pun nak makan timun. Bahkan timun ni dia ada khasiat dari segi macam vitamin. Terutamanya untuk perempuan yang datang haid lah. Dan timun ni dia banyak air. So wanita haid dia perlukan air sebab dia mudah terhidrasi. Jadi timun ni antara khasiat yang baik untuk wanita. So tak ada sejuk-sejuk beku apa semua, tak. Saya tak pernah dengar lagi pasal tu. So agak pelik sebenarnya. Dan juga yang seterusnya, ketika haid perempuan tak boleh jatuh. Kalau jatuh nanti jadi muntah darah, lepas tu rahim dia terluka. Yang ni memang wujud dia sebenarnya. Kalau kita dengar kawan-kawan kita cakap, sebenarnya rahim kita tu boleh terluka bukan dengan jatuh je. Macam-macam cara rahim boleh terluka. Bahkan kalau kita aksiden ke rahim tu pun boleh tercedera juga. Okey? Macam contohnya kalau yang seterusnya, yang paling famous ni, yang paling sangat-sangat famous kalau kita haid dan kita seguguk, kita tak boleh makan Panadol. Kalau kita makan Panadol, nanti kita senang keguguran. Rasa YC Ain memang tak lari kan daripada stigma Panadol ni? Betul. Okey, so Panadol ni sebenarnya selamat dimakan dalam jumlah yang betul. Saya dah tanya beberapa orang doktor pasal ni bila saya buat check up. So doktor kata tak ada masalah. Panadol sangat bagus bila awak perlukan ketika awak sakit seguguk. Kita tak boleh nak tahan sebab dia terlalu sakit, dia teramat sangat Jadi untuk pengetahuan semua, tak ada mana-mana sumber yang sahih mengatakan Panadol ni boleh menyebabkan keguguran ataupun rahim lemah ke apa tak. Melainkan kalau kita ambil dalam dos yang banyak, ia boleh menyebabkan kematian. Mana-mana ubat pun kalau ambil dos yang berlebihan boleh menyebabkan kemudaratan pada tubuh badan. Itu sahaja untuk soalan yang ketiga. Terima kasih YC Ain. Saya setuju dengan hujah panel kita yang pertama mengenai soalan yang dikemukakan tadi, di mana stigma masyarakat mengenai kemiskinan haid pada masa ini perlu diubah bahawa masalah ini bukan sahaja berfokuskan kepada wanita sahaja, malah lelaki juga perlu mengambil peduli tentang masalah ini. Selain itu, ilmu mengenai kebersihan juga perlu diterapkan dalam diri kanak-kanak perempuan. Terima kasih YC. Seterusnya pula, saya ingin meminta pendapat daripada panel kita yang kedua, iaitu YC Hadi. Pada pandangan YC Hadi, adakah isu haid ini perlu diketahui dan diambil peduli oleh para lelaki? Persilakan. Okey, terima kasih sekali lagi saudara Ain yang cantik molek pada malam ini atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Okey, sudah tentu sangat perlu
bagi kita, bagi kami ni sebagai golongan lelaki, bagi saya isu haid ni bukanlah satu isu yang berteraskan jantina sahaja. Maksudnya bukan saja golongan wanita yang perlu mengetahui dan mengambil peduli tentang hal ini. Golongan lelaki seperti kami ataupun saya ni pasti akan berkahwin dan mungkin akan ada seorang isteri. Bukan 4 ya, 1 je. Seorang je gurau-gurau. Bagi saya, lelaki juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu tentang kewanitaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kesihatan pasangan dan anak perempuan sentiasa terjaga dan untuk mengurangkan lagi risiko penyakit berbahaya seperti menorhagia, yang mana menorhagia ni merupakan pendarahan haid yang lebih kurang 80 milimeter setiap kitaran haid. Mesti kita pernah melihat ibu kita, adik perempuan kita atau teman wanita kita yang mengalami masalah senggugut, kan? Jadi dengan adanya ilmu berkaitan dengan masalah kewanitaan, sekurang-kurangnya sebagai saya ataupun kami ni, golongan lelaki dapat membantu golongan ini untuk mengurangkan masalah haid ini. Jelaslah bahawa isu haid perlu diketahui dan diambil peduli oleh golongan lelaki. Bukan golongan lelaki saja, golongan wanita juga perlu ada ilmu tentang haid ini. Okey, itu saja saudari Ain. Wah, begitu hebat sekali pendapat yang dilontarkan oleh YC Hadi, yang mana isu haid bukanlah satu isu yang berteraskan jantina, tetapi golongan lelaki juga perlu tahu tentang isu ini. Baiklah, di pusingan yang terakhir ini, soalan yang bakal diajukan akan dijawab oleh YC Sofia. Persoalannya ialah, bagaimanakah cara untuk mengatasi kemiskinan haid? Silakan YC Sofia. Baik, terima kasih YC Ain. Saya akan teruskan dengan bagaimanakah cara untuk mengatasi kemiskinan haid. Ini pendapat saya sebagai seorang volunteers lah. Saya bukan ahli ilmuwan tak. Saya sebagai seorang volunteers, apa yang saya boleh katakan untuk mengatasi kemiskinan haid adalah yang pertama, kita kena cari punca dan sebab. Kenapa kemiskinan haid ni boleh berlaku dalam negara kita? Yang pertama disebabkan oleh kemiskinan. Yang kedua, tiada kesedaran. Dan yang ketiga, bila tiada kesedaran akan tiadalah kemudahan sanitari wanita yang baik. Baik, yang pertama kita nak sentuh bab kemiskinan haid. Kemiskinan ni orang tak ada duit nak beli pad, okey? Bila orang tak ada duit, orang tak akan ada akses yang cukup terhadap pad. So, tanggungjawab kerajaan adalah untuk untuk memastikan harga pad sentiasa berada pada paras yang rendah. Sebab apa? Kita tak nak membebankan golongan perempuan. Jadi, untuk pengetahuan semua, Alhamdulillah, Malaysia merupakan antara negara terawal yang telah pun menghapuskan cukai ke atas barangan sanitari wanita. Walaupun cukai terhapus, tapi untuk pengetahuan semua, masalah ini still lagi ada sebab bila kita pergi kedai, satu plastik kecil pad yang ada 6 tu kita dapat harga RM3.5. Bagi orang yang mampu, RM3.5 tu tak ada apalah. Bila aiskrim tu RM3.5. Bagi orang yang tak mampu, RM3.5 tu mahal lah, dapat 6 je. 6 tu boleh tahan beberapa hari sahaja. Betul tak YC Ain? Okey. Jadi, bila kita tahu benda tu mahal, kita cuba untuk murahkan dengan cara kita reduce tax ke atas barangan sanitari wanita. Jadi, itu adalah tanggungjawab dari segi pihak kerajaan lah. Bila kita reduce tax, takkanlah ada terjejas ekonomi tak. Bila orang mampu untuk beli, orang akan sentiasa beli tanpa tax berlebihan. Okey, yang kedua, tiada kesedaran. Yang ni, bila tiada kesedaran, tak ada orang ambil peduli. Macam saya sentuh bab-bab tadi lah, bila orang tak ada kesedaran, orang yang menguruskan tandas awam, dia tak akan sediakan tong sampah sanitari wanita sebab tahu benda tu for what? Tak penting pun, kan? Jadi yang ketiga, bila tiada kesedaran, maka macam saya sebut tadi, tiadalah kemudahan sanitari wanita. Okey. Yang ketiga, kita kena tahu apakah bila kita nak mengatasi masalah kemiskinan haid. So dari segi kita membazir, taklah membazir, dari segi selain daripada kita membeli pad, apa yang kita boleh gunakan sebagai alat lain untuk membantu kita ketika ada haid selain daripada pad. Sebab kalau dekat negara lain ada kalau orang-orang zaman dulu, orang yang susah zaman sekarang, dia orang pernah guna kain buruk tau. Kain buruk tu kita yang buat lap-lap kaki ke apa ke, benda tu sangat tidak bersih. Sangat boleh mendatangkan jangkitan kuman terhadap vagina. So boleh mendatangkan penyakit, dan kain buruk ni bukan satu pilihan yang baik. So yang paling penting kita kena kaji macam mana orang zaman dulu kalau dia haid, zaman dulu tak ada pad, tak ada perkembangan teknologi. So macam mana dia orang uruskan haid mereka?
okey, yang paling dia banyak cara. Ada yang guna daun, ada yang guna apa tu, saya tak faham kenapa mereka boleh guna kadang-kadang macam benda yang kotor lah, macam lumut. Tapi apa yang saya paling tertarik dan saya paling yakin kedai mereka adalah penggunaan dengan menggunakan kain yang bersih. Ada dekat kedai, kalau kita jumpa orang yang menjual pad kain yang dibuat sendiri ataupun handmade, yang saya rasa saya percaya dekat pasaran sekarang memang ada lah pad kain tu. Pad kain ni sebenarnya sangat banyak kelebihan lah. Yang pertama, dia boleh menyelamatkan alam sekitar. Kita tahu bila kita beli sesuatu barang, kita akan dapat dulu, kita akan pegang dulu plastik, bukan barang tu. Plastik, kita hanya mengambil masa 3 hingga 4 minit untuk buka dan buang. Tetapi hakikatnya dia mengambil masa 400 tahun untuk pupus. So macam tak berbaloi. Nak beli kejap je, buka, buang sampai 4 minit. Nak pupus tu, boleh plastik itu ambil masa untuk orang kata telerai adalah lebih daripada 400 tahun. So kesian dekat kita punya bumi, kesian dekat kita punya alam sekitar. So bila dengan penggunaan pad kain ni secara tidak langsung dia boleh mengurangkan penggunaan plastik dan juga bahan-bahan kimia yang susah untuk terurai akibat daripada bahan kimia yang terurai sesuai dengan peredaran masa. Baik, selain daripada pad kain, ada banyak lagi benda yang kita boleh gunakan macam sabun dan juga macam orang kata like macam ada alat yang saya tengok nama apa alat tu, tak apa, never mind. Okey, kita teruskan kepada yang seterusnya. Untuk pengetahuan semula, tadi kita bercerita tentang tanggungjawab kerajaan Malaysia ya, yang dah hapuskan cukai terhadap barangan sanitari wanita yang terawal. Dan apa yang paling membanggakan, negara Scotland merupakan negara pertama yang memberi akses kepada produk sanitari wanita macam pad secara percuma. Means kalau kita pergi dekat Scotland, kita masuk tandas awam dia ataupun tandas universiti ke, kita akan diberikan ataupun disediakan kemudahan pad yang percuma dan kemudahan yang baik. Sebab apa? Sebab kerajaan membelanjakan lebih 27 juta bersamaan ringgit Malaysia hanya untuk kemudahan sanitari wanita. So nampak betapa pentingnya kesedaran, betapa cerahnya masa depan mereka dekat sana sebab kesedaran daripada kerajaan dan juga kempen yang tidak henti daripada golongan-golongan NGO macam kita juga. Dan juga negara Zimbabwe telah pun memberikan cuti setiap 1 hari dalam sebulan. Means kalau perempuan bila dia datang haid pada hari mula-mula, dia akan sangat tidak selesa. Jadi apa yang negara Zimbabwe ambil langkah ialah mereka memberikan cuti umum kepada perempuan di mana hari pertama mereka haid untuk mereka membuat persediaan lah. Dan juga itu langkah kerajaan yang kerajaan boleh laksanakan. Dan juga yang kita nak bahas dekat sini, kenapa pentingnya tong sampah sanitari bagi dekat tandas wanita. Sebab kita faham yang tong sampah sanitari ni dia ditukar setiap 1 hari. So nak menjamin kebersihan, dia takkan terperap lama, tak ada setan nak datang ambil tak. Dia akan ditukar setiap hari. So pentingnya tong sampah sanitari ni untuk perempuan dekat tandas awam dan juga tandas-tandas sekolah dan sebagainya lah. So itu sahaja berkenaan dengan soalan cara untuk mengatasi kemiskinan haid. Terima kasih. Jawapan yang sangat bernas dari seorang pengerusi yang tampak molek di hadapan saya. Saya setuju dengan jawapan yang diberikan oleh panel kita mengenai peranan, mengenai punca berlakunya kemiskinan haid. Jadi pada apa yang saya dapat simpulkan, bahawasanya kerajaan Malaysia telah menghapuskan cukai terhadap bahan sanitari wanita. Ini merupakan langkah yang sangat bagus diambil oleh pihak kerajaan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Misalnya jika cukai tidak dihapuskan, apa yang akan berlaku dengan golongan wanita yang tidak berkemampuan? Mungkin pada kita harga yang ditetapkan oleh kerajaan mungkin itu adalah harga yang murah, tetapi bagi golongan wanita tidak berkemampuan mungkin agak sukar untuk mereka mendapatkan keperluan tersebut. Baiklah, terima kasih YC Sofia. Baiklah, persoalan yang terakhir ini akan diberikan kepada pengerusi yang berasal dari Bumi Kenyalang, iaitu YC Hadi. Seperti yang kita ketahui, isu kemiskinan haid bukanlah satu isu yang berteraskan jantina. Jadi, persoalannya ialah sebagai seorang ahli NGO, apakah langkah yang wajar perlu diambil untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, khususnya golongan lelaki berkaitan isu ini? Silakan YC Hadi. Okey, baik. Terima kasih Saudari Ain. Soalan yang jangan nak puji lebih. Okey.
langkah-langkah yang kita perlu ambil sebagai contoh saya sebagai NGO dalam YCM, langkah-langkah yang perlu kita terapkan kepada diri kita dan masyarakat sebagai ahli NGO, antaranya kita boleh lakukan adalah mungkin satu nanti masalah COVID-19 ini masih semakin reda. Mungkin pada masa akan datang di mana kes COVID-19 ni semakin reda, mana tahu Sofia dan UK Kelantan boleh bekerjasama dengan kami, bekerjasama dengan UK Sarawak bagi menjalankan aktiviti atau program yang berkaitan dengan masalah kemiskinan haid. Misalnya Feed Fat All, free pet for all, di mana program ini boleh dijalankan di tempat-tempat kediaman pedalaman dengan memberi tuala sarin tari secara percuma kepada mereka, kepada golongan wanita yang terutamanya yang tidak berkemampuan, lagi-lagi tempat kediaman mereka yang sangat-sangat jauh dari tempat jualnya tuala sanitari ni. Bayangkan rumah mereka ni lebih kurang dalam 100 kilometer jarak dia antara rumah dia dengan kedai nak beli tuala sanitari itu. Okey, dengan keadaan pandemik yang berlaku ini, sudah tentu sekali ramai golongan wanita khususnya yang tidak berkemampuan memerlukan tuala sanitari untuk kegunaan mereka ketika kedatangan haid. Program ini bukan saja melibatkan ahli NGO dalam kalangan wanita, malah golongan lelaki juga perlu melibatkan diri sekali dalam menjayakan program ini pada masa akan datang. Hari ini secara langsung dapat membuka mata masyarakat, terutamanya golongan lelaki di luar sana, supaya mereka tidak malu untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan kewanitaan, di samping kita menyeru mereka supaya semua pihak mengambil berat tentang perkara ini pada masa akan datang. Kerana kalau kerana kita bukan siapa lagi? Kalau kerana kita, siapa lagi kan? Okey, itu saja Saudari Ain. Teruskan dengan soalan yang... Terima kasih atas jawapan tersebut. Pada pandangan saya, ada betulnya juga apa yang YC Hadi cakap. Kita juga boleh melakukan program seperti Free Pet for All, di mana kita memberikan pet secara percuma kepada golongan wanita yang tidak berkemampuan. Malah ini juga dapat membuka mata masyarakat, khususnya golongan lelaki, bahawasanya program sebegini bukan sahaja dilibatkan oleh wanita. Ialah berkaitan program wanita. Mungkin ada setengah lelaki memandangkan, oh berkaitan dengan wanita, buat apa kita orang lelaki nak join. Mungkin itu stigma yang ada dalam pemikiran mereka. Jadi sekiranya ada golongan lelaki yang mengikuti program tersebut, sebegini, mungkin dapat membuka pemikiran lelaki-lelaki kat luar sana bahawasanya aktiviti seperti aktiviti Free Pet for All ni dapat membuka mata lelaki bahawasanya aktiviti sebegini boleh memberi kesedaran kepada mereka. Jadi baiklah, masa pun nampaknya semakin mencemburui kita. Jadi untuk pusingan yang terakhir, minta kedua-dua panel untuk membuat kesimpulan mengenai forum kita yang bertajuk Kemiskinan Haid. Baik, rasanya saya boleh mempersilakan panel kita yang pertama, iaitu YC Sofia, untuk membuat kesimpulan mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Baik, terima kasih YC Ain. Saya akan teruskan dengan kesimpulan. Jadi, kita perlu tahu dan kita perlu faham tentang betapa pentingnya dan akan tentang kewujudan, betapa pentingnya untuk kita sedar akan kewujudan proyek poverty ataupun kemiskinan haid ini. Tidak hanya di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Kalau bukan kita yang sedar tentang perkara ini, kita sebagai youth, kita sebagai anak muda, kita kena sedar dan kita kena faham macam mana ianya berlaku dalam negara. Kalau kita youth akan duduk pada masa akan datang, kita akan jadi komiti pada masa akan datang. Kalau kita masa ni pun kita masih lagi gagal pengetahuan tentang kemiskinan haid, macam mana kita nak membentuk dasar untuk masa hadapan? Kita nak membentuk satu orang kata jangka masa panjang. Kita kena sedar dan kita kena tahu, orang kata sebab melentur bulu itu biarlah dari rebungnya. So kita sedang dilentur. Okey? Jadi kita yang kedua, kenapa kita kena faham? Sampai tadi yang pertama, kita adalah merupakan youth, generasi yang akan duduk pada masa depan. Yang kedua, sebab kita nak pecahkan stigma masyarakat tu. Stigma kalau pasal haid ni memalukan lah. Stigma-stigma yang dekat Malaysia ni kira boleh lagi lah ongoing. Paling tak pun pasal syaitan datang suka perempuan yang tak masuk pad lah. Dekat luar negara ada lagi stigma yang lebih teruk.
Bahkan dipercayai berketurunan, disampaikan secara turun-temurun. Contohnya macam apa yang YC Hadi sebut tadi berkenaan dengan pondok Jawa Padi. Pondok Jawa Padi ni berlaku dekat Nepal, di mana bila perempuan dia datang haid, dia perlu diasingkan di sebuah pondok dan duduk dekat situ. So macam kalau nak makan semua family akan bawa pergi. Dia tak boleh sentuh orang lain sebab dikatakan kalau perempuan haid menyentuh keluarga boleh bawa sial. Bawa sial kat mana pun saya tak faham macam mana stigma macam tu boleh duduk dalam masyarakat. Dan benda ni sebenarnya bukan saja efek kepada pemikiran masyarakat itu sendiri, tapi efek kepada keselamatan. Perempuan ditinggalkan seorang-seorang dekat pondok tanpa ada orang yang teman. Apa akan jadi? Okey? Ada kes perempuan yang mati dimakan binatang buas. Ada kes perempuan yang kena jenayah seksual. So benda macam ni, stigma macam ni menyebabkan berlaku perkara yang lebih besar. Okey, kita as a Malaysian tu boleh consider lagi lah, tapi orang lain kat luar negara dah dihantui ataupun dah dibasuh dengan stigma yang sangat teruk macam ni. So kita kenapa kita kena faham tentang isu peer poverty sebab kita akan stigma yang salah macam ni daripada terus bersarang dalam masyarakat. Dan seterusnya, sebagai yang terakhir, kata-kata terakhir, jom kita sama-sama, kita kena sentiasa semangat bagi kesedaran. Sebenarnya dah banyak orang bagi kesedaran pasal haid ni. Mereka dah buat story, dah buat cerita, dah buat camp, tapi masih lagi orang tak faham. So kita tak boleh berhenti sampai situ je. Kita kena teruskan. Kita bukan saja perempuan tapi lelaki pun kena teruskan juga. Okey? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada YC Sofia atas kesimpulan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan panel kita yang kedua iaitu YC Hadi untuk memberi kesimpulan akhir bagi forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Saudari Ain. Okey, apa yang saya dapat simpulkan? Isu kemiskinan haid bukanlah satu isu yang berteraskan betina saja. Jadi bagi saya sebagai golongan lelaki, sebagai saya sendiri lelaki, kita perlulah mengambil berat dan mengambil peduli tentang masalah kemiskinan haid ini. Dan kita perlulah teras diskriminasi terhadap golongan wanita dalam masalah ini. Jadi sama-samalah kita bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Beras segantang disukat lalu disimpan di atas para. Andai seluruh masyarakat mufakat, negara damai, rakyat sejahtera. Okey, terima kasih Saudari Ain, terima kasih Sofia. Wah, nampak hebat panel-panel kita pada hari ini. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan daripada kedua-dua panel kita tadi, maka berakhirlah juga forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua panel yang sungguh hebat pada hari ini. Sebelum mengakhiri sembang santai kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberi serangkap pantun. Boleh ya panel-panel sekalian? Tuan pagi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Terima kasih buat semua yang telah meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Jadi dengan itu, kita akhiri forum kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Semoga berjumpa di lain waktu. Terima kasih.